Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'. Bertemu lagi kita dalam siri Tazkirah Ramadan, siri yang ketiga, iaitu tajuk Puasa Ramadan dan hikmahnya. Pada kali ini kita akan bicara tentang perkara sunat ketika berpuasa. Yang pertama, makan sahur walaupun sedikit. Sunat ni apa? Iaitu kalau kita laksanakan, kita buat, dapat pahala. Kalau kita tak melakukannya, maka tiada apa-apa. Sabda Nabi SAW, an Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu makan sahur, kerana dalam sahur itu ada berkahnya. Kemudian yang kedua, antara perkara sunat ketika berpuasa, iaitu melewatkan waktu bersahur sampai sebelum waktu imsak, kira-kira 10 minit sebelum subuh. Sabda Nabi SAW, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila as-salah, kami kana bainahuma qala khamsuna ayah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya, Zaid bin Thabit berkata, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun untuk solat subuh. Ketika ditanya, berapa lama jarak waktu antara sahur hingga solat subuh itu? Jawabnya, sekadar sekira orang membaca ayat, 50 ayat. Kemudian perkara sunat yang ketiga ketika berpuasa, iaitu menyegerakan berbuka apabila masuknya waktu. Sabda Nabi SAW, maksudnya dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu masih tetap dalam kebaikan selama mana dia mempercepatkan berbuka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian perkara sunat yang keempat ketika berpuasa, iaitu membaca doa ketika hendak berbuka puasa. Antara doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kerana engkaulah hamba berpuasa dan dengan rezekimu hamba berbuka, dan kepadamu lah hamba beriman. Kemudian perbanyakkan juga berdoa. Ketika mana antara kelebihan orang yang berpuasa, doanya mustajab, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana waktu yang mustajab doa, ketika mana sebelum berbuka puasa, maka panjangkan dengan berdoa, perbanyakkan berdoa ketika itu. Kemudian yang keempat, perkara sunat ketika berpuasa, memulakan berbuka puasa dengan makan buah tamar, ataupun makanan yang manis, ataupun buah-buahan yang lain, ataupun kalau tiada, maka diganti dengan air kosong ketika mana mula berbuka puasa. Kemudian yang keenam, perkara sunat ketika berpuasa, iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Hari ini pelbagai cara untuk kita memperbanyakkan baca Al-Quran, ataupun mengkhatamkan Al-Quran, bertadarus Al-Quran, ataupun
menghafaz Al-Quran ataupun kita mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka perbanyakkan membaca, mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali sepanjang Ramadan. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya sehari satu muka surat. Berapa pahala kita membaca Al-Quran? Antaranya dalam hadis menyebut alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka setiap satu huruf digandakan 10 kali ganda kebajikan. Maka kalau kita baca satu muka surat, berapa huruf? Iaitu antara kajian yang dibuat hampir 4,000 huruf. Maka 4,000 digandakan 10 kali ganda, maka 40,000 pahala satu muka surat. Dan malahan kalau kita khatamkan Al-Quran, lebih lagi pahala. Ayuh borong pahala di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-7, antara perkara sunat ketika berpuasa, iaitu mengadakan jamuan puasa, iaitu memberi makan kepada orang yang berpuasa ketika waktu berbuka. Sabda Nabi SAW an Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'im syai'. Maksudnya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Zaid bin Khalid al-Juhaini radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjamu makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperolehi pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Kemudian yang ke-8, antara perkara sunat ketika berpuasa, iaitu memperbanyakkan bersedekah. Ketika mana kalau kita mencontohi Nabi SAW, dalam hadis Nabi menyatakan bahawa bersedekahlah walaupun separuh daripada tamar akan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian ada juga bersunnah Nabi SAW baginda ketika mana di bulan Ramadan baginda akan bersedekah umpama angin yang berlalu. Kemudian yang seterusnya, yang ke-9, mandi hadas besar sebelum terbitnya fajar. Maka sunat ketika berpuasa, kalau hadas besar sebelum berpuasa, maka sunat mandi hadas besar sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang ke-10, perkara sunat ketika berpuasa, melakukan solat sunat tarawih ketika puasa Ramadan. Maka di sini kita lihat bahawa dalam hadis Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang mendirikan malam penuh dengan ihtisab, pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dalam hadis kita bahawa mendirikan malam ini qiyamul lail, ia juga termasuk kita mendirikan malam, yakni dengan solat sunat tarawihnya, dengan solat sunat witirnya, dengan kita melaksanakan solat-solat sunat yang lain, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya sepanjang malam, bermula daripada selepas waktu isyak sehinggalah sebelum waktu subuh. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian perkara makruh ketika berpuasa. Apa maksud makruh? Kalau buat, menjejaskan, mengurangkan pahala. Kalau tinggal, maka berpahala.
Yang pertama, merasai makanan dengan lidah, makruh. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur secara berlebih-lebihan. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, mandi yang berlebihan untuk menyegarkan badan. Yang kelima, menggosok gigi selepas matahari tergelincir. Yang keenam, mencium, ini suami isteri, maka makruh. Kemudian yang ketujuh, yang kelapan, berbekam. Kemudian yang seterusnya, perkara yang membatalkan puasa, iaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, haid. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang keenam, melakukan persetubuhan pada siang hari, ini suami isteri. Kemudian yang ketujuh, bersalin, nifas, wiladah. Kemudian yang ke-8, pitam sepanjang hari. Yang ke-9, gila walaupun sekejap. Ke-10, nifas. Kemudian yang ke-11, murtad. Ini keluar daripada agama Islam. Sidang hadirin dirahmati sekalian. Kemudian antara adab ketika berpuasa, yang pertama, tidak berludah secara berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak menghabiskan waktu dengan melakukan perbuatan yang tidak berfaedah. Yang ketiga, tidak melihat perkara yang haram. Yang keempat, tidak mendengar sesuatu yang haram. Yang kelima, tidak bercakap perkara yang keji seperti mengumpat ataupun lain-lainnya. Yang keenam, tidak melakukan perkara yang haram. Yang ketujuh, tidak pergi ke tempat maksiat. Yang ke-8, tidak boros berbelanja ketika berbuka puasa. Sabda Nabi SAW an Salman Amir bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tuhur. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Maksudnya, Salman bin Amir radhiyallahu an meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berbuka puasa, berbukalah dengan tamar. Sekiranya tidak ada, minumlah air kerana air adalah suci. Kemudian yang seterusnya, antara adab ketika berpuasa, bagi kanak-kanak yang belum sampai umur baligh, ini cukup umur, maka digalakkan berpuasa. Ini kita pendidikan anak-anak. Kita latih berpuasa sejak dari kecil lagi. Mula-mula kita latih berpuasa mengikut jam. Kemudian kita teruskan dengan berpuasa separuh hari. Dan seterusnya dapat menyempurnakan ibadah puasa. Dan kalau kita lihat dalam ibadah disebutkan perintah puasa dalam Al-Quran hanya satu sekali sahaja perintah puasa, manakala perintah solat berpuluh-puluh kali perintah solat. Maka dalam pendidikan anak-anak hari ini, kita kena utamakan perintah solat. Muru auladakum bis salah. Didiklah anak kamu salat ketika mana umur 7 tahun. Kemudian ketika mana umur 10 tahun, maka boleh dirotan untuk pengajaran kepadanya. Ini menggambarkan bahawa kita didik salat kepada kanak-kanak dan kita juga didik dengan ibadah puasa. Maka sudah tentulah ketika mana mereka meningkat usia remaja, kanak-kanak ini
ketika mana dia memelihara ibadah salatnya, insya-Allah pasti dia akan berpuasa. Tetapi kalau kita didik dengan puasa sahaja tanpa menunaikan ibadah salat, maka dia akan berlaku sebaliknya. Dia berpuasa tetapi meninggalkan salat. Maka kita perlu pendidikan kanak-kanak ini, kita perlu didik seawal didik salat dan didik puasa. Maka insya-Allah ketika mana dia meningkat remaja, dia akan memelihara salatnya dan sudah pastilah dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang seterusnya, hukumnya makruh bagi orang yang belum mandi wajib atau mengangkat hadas besar ketika berpuasa. Ini maksudnya bagi orang yang berhadas besar, maka dia dia mandi wajib selepas terbitnya fajar, maka makruh. Sidang hadirin dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang seterusnya, hari yang diharamkan puasa. Ini jenis-jenis puasa. Hari yang diharamkan puasa. Terdapat hari-hari yang diharamkan puasa dalam Islam. Yang pertama, Yaumul Aidil Fitri wa Yaumul Aidil Adha. Ini hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Maka haram berpuasa. Kemudian yang ketiga, hari-hari tasyrik. Ini 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian contoh-contoh hari yang disunatkan berpuasa sepanjang tahun, antaranya yang pertama, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Apa kelebihannya? Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka ketika mana kita berpuasa Ramadan, 30 hari Ramadan ditambah dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Maka ulama mengira bagaimana kiraan, macam mana kita puasa 36 hari pahalanya setahun. Maka 36 hari digandakan, setiap amalan digandakan 10 kali ganda. Maka 360 bersamaan dengan 360 hari setahun. Kemudian yang kedua, setiap hari Isnin dan Khamis. Ini puasa sunat. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, baginda berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Ketika mana ditanya kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin, maka baginda menyatakan hari Isnin adalah hari dilahirkan Nabi SAW. Maka baginda berpuasa. Dan baginda suka ketika mana diangkat amalnya dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa pada 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah. Apa kelebihan puasa hari Arafah? Diampunkan 2 tahun dosa. Diampunkan setahun yang lalu, diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang keempat, berpuasa dalam bulan Muharram. Dan yang kelima, berpuasa dalam bulan Sya'ban. Ketika mana ditanya pada Nabi SAW, dilihat Nabi SAW yang paling banyak puasa, baginda akan puasa dalam bulan Sya'ban. Umpama puasa Ramadan, penuh sepanjang bulan Sya'ban baginda berpuasa. Kemudian yang seterusnya, berpuasa pada pertengahan bulan 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Ini bulan Hijrah, iaitu pada hari-hari putih disunatkan berpuasa. Wallahu a'lam. Sekadar itu perkongsian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.